Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sebab hadir. Tu dia nak masuk. Assalamualaikum. Dalam Telegram tu Cikgu Din ni kalau ikutkan junior saya, tapi dia dekat berkhidmat dekat IPG M4P kot rasanya sekarang ni. Sekejap kita. Din, kalau tak boleh install kat komputer, install kat handphone pun tak apa. Install Lab Meeting. Sekejap Okey, kita nak belajar Google Data Studio ni adalah kita nak Data Studio bukan untuk collect data. Dia untuk represent data, untuk show data, untuk tengok, untuk visualize data. Biasanya dekat sekolah kita kalau ikutkan jarang sangat orang tunjuk data. Orang tunjuk nombor je. Orang tak visualize sangatlah. Kita nak biasanya bisnes lah banyak pakai, nak tengok chart semua tu kan. Tapi kita masih boleh guna, dan kita akan dengan kefahaman penggunaan tu kita boleh pelbagaikan lah. Okay, so saya harap dua orang ni dah upload lah dekat drive masing-masing. So on the way. Okay, tak apa. Kita buka latihan 1, buka latihan 2 dulu. Latihan 2 senang sikit. Latihan 2 dulu. Kalau dah upload, buka latihan 2 dulu. Saya tunggu, tak apa. Kita tunggu yang lain-lain sama tu. Dia tak bertembung juga kalau kita bercakap ke. Dia tak macam mic lah. Dia tak bertembung sebab saya pakai headset ni. So suara tak masuk dalam mikrofon balik. Kalau kita pakai dia sebenarnya bukan kerana mic tak mic tu, kerana kita pakai speaker. Kita buka speaker suara yang keluar dari speaker tu masuk balik dalam mikrofon. Itu yang bertembung tu. Dia loop kat situ balik. So sebab tu kalau boleh jangan, kalau siapa yang host ke siapa yang ada kalau cakap, kalau pakai speaker dia memang masuk dalam tu balik. So tu yang jadi loop balik bunyi dengar 3-4 kali tu. Ya betul. Okay, dah upload dah. Kalau dah upload, buka latihan DS2. 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 Ini data daripada peserta-peserta bengkel lah. Sebab saya ambil ni sebab dia banyak. Kalau takat data 1, 2, 3 tak nampak. Kalau takat data sikit, kita ambil data yang banyak-banyak sikit lah macam ni. Okey. Biasanya kita tak paparkan data yang ni kita ada ni, tak kisahlah data pun, kepada orang luar. Kita je tengok. Tapi orang luar nak tengok juga. Macam ini pendaftaran kan, dia daftar ke tak, dia dah masuk seorang tu. Siapa lagi masuk tu? Orang yang keempat, Din lah. Saya tengok Din ni kan siapa ni. Nur Hayati, Cikgu Ain. Cikgu Din, apa khabar Din? Boleh dah, boleh masuk dah. Boleh. Terima kasih. Okey. Ini semua orang Kedah, orang utara semua ni. Elok lah. Bagus lah. Okey. Okey, dah sementara tu Din dah boleh download tak bahan? Ada 2 bahan yang dalam kat link kat chat tu, ada link ni. Saya tunjuk kat sini, link ni. Download bahan kita, ada 2 bahan. Bahan dia ialah latihan 1, latihan 2. Okay, upload. Dah download, upload balik ke dalam drive kita masing-masing. Cikgu Ain okey ke? Okey, saya sambung kalau ada interrupt je lah kalau ada soalan apa-apa interrupt. Okey, tak ada masalah, insya-Allah. Saya pun tak pandai sangat lah. Boleh gini-gini je lah, kongsi-kongsi sikit. Okey. So, biasanya antara yang biasa kita guna ialah kita akan guna insert chat dalam ni lah, chat dalam ni, tapi nak terangkan, tapi nak present pada orang benda tu yang tak bestnya kalau kita guna chat dalam Google ke dalam Excel ke, dia tak live. Itu je beza. Bezanya Data Studio ataupun Power BI, dia live. Live maksudnya ialah
apa saja yang kita ubah dekat data, dia akan berubah dekat presentation. Itu je beza. So apabila dia maksud dia live, maka sebab tu data kita kena berada dekat internet. Maksudnya dalam Google Drive lah, pada kita yang paling senang Google Drive lah. Kalau syarikat besar-besar, dia orang ada server sendiri. So itulah live kat internet dia. So dia guna direct. Kita kalau tak nak guna internet, kita boleh lah kena buat server sendiri. Tapi setting susah pula. So that's why bila ada apa-apa apps atau software yang boleh live data kita, itu paling best. Sebab tak payah setting server. So antara yang senang, Power BI untuk Microsoft, sama juga konsep dia dengan Data Studio untuk Google. Dua-dua sama. Dua-dua ni tengah berlawan. Okay. Penggunaan cara nak guna pun sama, lebih kurang aja. Tapi saya pilih Data Studio ni sebab orang ramai guna Google, tu je. Okay. So ini adalah contoh data. Nama ni nama sebenar, tapi saya dah hide lah maklumat email saya dah buang. Ini based on bengkel yang saya buat lepas-lepas. Inilah poster. So ada yang paid, ada yang belum paid kan. So data ni kita nak present pada orang supaya dia boleh tengok. Okay. Kalau nak tengok contoh data yang lepas-lepas yang saya dah guna, saya dah buat dekat gg dashboard. Katalah sini contoh data. Saya tunjuk contoh data ni yang kita akan present, yang orang akan nampak. Okey, saya kecilkan sikitlah. Sangat ni. Okey. Ini contoh data dia. Okey. Ini dah tak ada data sebab saya dah buang kan. So orang boleh cari nama dia dekat sini nanti. Okey. Kemudian dia boleh tengok peserta berapa. Okey. Benda ni biasanya berguna kalau dekat sekolah ataupun dekat RPG, macam DIN macam RPG, adalah apabila kita melibatkan orang luar. Kalau dalam apa okey, maksudnya yang live data biasanya berlaku untuk orang luar lah. Kalau RPG lebih besar penggunaan dia. Kalau kat sekolah macam kita nak present prestasi sekolah, kan, UPSR ke, periksa ke, atau kita ada event sebesar pendaftaran. Okey, dia daftar, dia nak tengok nama dia masuk tak masuk. Okey, kita nak guna sekarang Data Studio. So pergi ke dengan adanya akaun masing-masing, dah ada akaun. So pergi kepada Data Studio. So tutup tab, buka tab baru, pergi kepada Data Studio. Data Studio yang kosong lah, saya dah banyak lagi. Okey, sinilah Data Studio. Buka Data Studio. Ini datastudio.google ni. Okey, klik kat situ. Okey, saya besarkan balik, boleh nampak semua 70%, 80%, 100%. Okey. By default cikgu-cikgu punya yang belum biasa buka ada 1, 2, 3 kot, atau ada 4 ni, tapi yang ni mungkin ada 1, 2 je lah. Saya dah guna banyak, ada. Okey. Ini adalah dan paling penting adalah dekat mana kita simpan kita punya data ni, akaun kita mesti sama. Akaun sini mesti sama dekat akaun sini, sebab dia nak panggil data dekat server yang sama. Kalau tidak, tak boleh panggil, kena tukar akaun lah. So pastikan akaun Google yang kita simpan, sebab ada setengah orang ada 2-3 akaun, itu masalah dia. Kalau macam saya, adik saya pun ada 2-3 akaun ni, banyak akaun kan. So pastikan kat mana kita nak panggil kita punya data, dekat situlah kita buka akaun untuk Data Studio. Okey. Ini contoh untuk bisnes lah. Dia bagi contoh untuk orang buat bisnes, memang nampak dia memang sangat menarik. Tapi kita akan buat sikit. Dia akan present macam ni. So yang best bukan gambar raja ni semua. Yang best ni data ni adalah live. Berapa yang diubah daripada raw data akan berubah dekat sini. Okey. Itu yang best dia bila main dengan data ni. Okey. So ada 3 benda ni. Kita akan bermain dengan 2 ni je. Untuk level kita permulaan, kita main dengan 2 level ni. Okay. Saya pakai mouse kot. So pakai laser bagi nampak sikit. Ni laser. Okey. Ini salah satu ciri lagi luck lah kalau cikgu ustaz nak tengok. Dia ada kat sini, dia boleh conteng kan. Saya suka guna luck ni sebab dia boleh menconteng dekat skrin kita. Kita nak buat tutorial senang, conteng kat sana, conteng sini, dan dia lepas tu kita delete lah. Okey, hari ni saya pakai laser je lah. Okey. Report dengan data source. 2 benda ni, report adalah yang kita nampak ni, gambar rajah kita nampak. Data source ni kita punya data yang ni lah. Ini data source kita. Okey. So untuk yang first time tadi, kita pastikan kita upload kat mana, kita dalam akaun yang sama. So kita pergi kepada create report. Create report. Okey. Dia akan keluar yang ni lah. Okey. Dapat semua? Tak dapat bagi tahu. Sekejap lagi saya laju cakap seorang-seorang lain agak.
Din boleh Din? Okey. Okey, kalau tak dapat tak apa, kita tengok rakaman je lagi. Kalau bila masa free kita Nanti bagi. nanti komen. Okey. Tapi kalau boleh ikut jugalah sebab hands on lagi senang kan? Okey. Alright. Okey. Kita punya macam kita taraf-taraf kita ni, kita bukan orang besar-besar, kita tak main yang ni lah. Ini data-data yang banyak lagi. Okey, kita pakai ni je, Google Sheet. Yang ni yang kita pakai. So dia tanya data kita kat mana? Kat Google Sheet. Bagi businessman, bagi yang buat bisnes kecil-kecil, dia mungkin ada kat Google Ads. Bagi data yang power sikit, dia orang ada kat SQL server, mungkin dekat IPG pakai SQL, MySQL. Okey, tu sama je. Caranya adalah klik kat mana data kita ada. Dalam kes ni data kita berada dekat Google Sheet, tu klik Google Sheet je. Okey, nampak? Bila automatic dengan akaun yang kita buka ni, automatic dia akan senaraikan semua Google Sheet yang kita ada. Okey? All item, all ini just explore ni. Tapi exactly kalau kita ambil all, kita akan keluar ni. Okey, sekarang kita sedang buat latihan Data Studio 2. So pastikan kita klik Data Studio 2. Okey, ini item kita. Yang ni saya lindung tutup. Ini terlindung pula. Okey. Respon ini kita andaikan pertama kita dah ada data banyak. Lepas ni kita akan pergi ke yang zero data. So ini based on latihan ni, inilah dia, dan tekan add. Tekan add je. Lepas tu dia akan keluar macam ni terus. Automatic keluar macam ni. Okey. So kita nak represent data yang ini. Okey, first kali boleh macam biasa tukarlah report latihan. Ini untuk file nama saya je lah. Okey. So file kita first kali kita nak letak tajuk, letak nama, letak design. So masukkan saja gambar. Kat sini teks gambar, teks dan gambar sini. So klik saja gambar, upload dekat URL, carilah gambar mana sesuai berkenaan dengan kita punya nak letak logo, nak letak teks yang menarik-menarik lah. Saya punya dekat streaming ni kot. Okey, katalah sini. Okey, teks. Klik. Tunggu sekejap sebab dia adalah internet. So bergantung pada internet, dia akan keluar dah. So yang ni semua tak payah ajarlah, nak risau-risau ni kan. Okay, letak sini tajuk dia. Lepas tu inilah teks dia. Just nak katalah dashboard whatever. Dashboard, kita type kat sini. Dashboard latihan. Okey. So untuk properties dia dekat sini sebelah kanan automatic keluar. So nak besarkan huruf ke apa semua dekat sini. Type je kat sini, cari, ambil 28 katakan, sekejap besarkan. Ambil 40 dah, 40. Font dekat sini. So font dia terhad yang dia bagi je lah tak ambil lah pilih font yang bukan-bukan. So okey, katalah ini. So hiasan ni cikgu boleh you all semua boleh buat sendirilah hiasan ni. So lepas tu nak buat garisan sikit lah kan. Okey, buat garisan. Okey, katalah hiasan yang gini dah, si simple ni. So lepas kalau kita nak dah buat, kita nak tengok ataupun kita nak ambil template ni, itu explanation sendiri lah So klik view, kita akan dapat inilah dia, orang akan tengok. Ini just nak apa rupa yang data kita nanti orang akan nampak macam ni lebih kurang. Okey, pergi ke edit balik. Hanya owner je yang ada edit ni lah, of course yang biasa. Okey, yang lain hanya akan tengok URL yang kita bagi. Okey, now klik pada sini, susun, katalah based on data ni based on data ni, property dia semua sebelah kanan. Okey, property dia semua sebelah kanan. Okey, so sekarang kita nak pamer, sebab tadi ini adalah pendaftaran. So kita nak pamerkan pendaftaran ni, kita pergi tengok dekat sini, kita nak ambil email ke nak apa saja item yang kita nak masuk, kita drag je. Okey, saya tak nak email, buang email, ambil nama penuh, tarik, masuk nama penuh. Okey, so masuk nama penuh dekat sini. Okey, dah keluar, nampak dah keluar nama penuh. Just adjust je. Adjust yang biasa, tarik, adjust, ini pun adjust. Okey, ini dua ni cari saya terang. Okey. Okey. Count, tak nak count. So buang count. Count 2 tu maknanya Rofiah ni dah ada 2 nama dalam tu. Dua kali dah daftar data. So kalau itu yang kita nak, kita paparkan je lah. Okey, first. Okey. Dapat sekarang ni. So kalau nak tengok, just tengok lah. Okey, macam ni. So memang tak menarik lagi. Okey, ada 91 maklumat dekat sini. 91. Okey.
So sekarang kita nak kata status dia pula sama juga. So pergi dekat sini, ambil je item je. Status, ambil item, masuk. Dah masuk status. Ada yang bayar, ada tak bayar. Kan status paid, ikut pada kita punya tajuk lah. So nak hias table ni, pergi dekat style. Dekat style. Inilah cikgu main lah dekat sini nak hias bentuk macam mana. Nak hias selang-selang bagi lawa ke apa semua ini. Saya tak akan go detail tentang hiasan ini. Cikgu boleh explore je sendiri. Macam tu ke whatever, nak tukar apa-apa kan. Okey, dah satu. So sekarang ni maknanya untuk bagi orang nampak apa yang kita buat, kita tekan kat butang share ni. Okey, kita pergi dekat, kita boleh dua. Kalau kita ada website sendiri, kita boleh share dengan embed kepada dalam kita punya website. Sekejap saya tengok ada orang. Okay, tak ada. Semua orang boleh masuk kot. Okey. Ataupun kita nak bagi report link ni, kita tekan macam biasa, ambil copy untuk view ni, copy link dan pergi kepada Google, pada tinyurl ke GG ke whatever untuk mencantikkan kita punya URL sajalah. Ini saya rasa semua orang tahu. So pergi sini tampal, buat pergi sini tampal, buatlah. Okay, macam saya buat tadi, pendekkan kita punya link supaya lebih cantik. Itu saja. Okey, tapi yang ini yang penting isi dia. Yang ini adalah markup dia. Okey, dah dapat ni, kita bagi link tu kat dia. Okey. So kita dah dapat satu. Now kita nak orang cari, peserta nak cari nama dia kat sini kan. So pergi je dekat add control, drop list ni, letak dekat sini. Okay, so dia dah boleh cari nama dia. Cara nak tengok, kita nak test, tengok kat sini je, view. So dia boleh cari nama dia. Nampak, dia dah boleh cari. Cikgu ulang balik yang tu je. Nak cari nama. Cari nama Okey, jap, boleh. Ya, saya buang balik. Buang ni. Okey, sekarang ni nama Bob. Orang boleh cari nama dengan cara pertama, dia scroll lah kan. Scroll nama, pergi cari sini sampai kan, cari. Tapi kita nak dia cari first, dia cari dia punya sendiri je. Kita pergi kepada ni, add control ni. Add control. Tekan drop list. Drop list, ambil dia automatic, letak sini. Ni pun samalah, hiasan dia semua kat sini ya. Apa-apa saja cikgu tampal, saya tunjuk satu yang ni cukup lah. Tapi yang ni pun sama. Pergi dekat style, cikgu hias lah apa yang cikgu nak suka. Ni ada banyak hiasan ni, merah, biru, hijau, kuning, ikut suka lah kan. Sekarang kita nak belajar skill, yang hiasan-hiasan tu cikgu explore. So nak test, senang je, pergi kat view. So nampak, so dia akan cari nama dia lah. Katalah nama dia ada tak? Nama aku tak ada kat sini. Normah, ada tak Normah? Ada satu. So dia akan klik nama dia saja keluar. So dia tahu, okey, nama dia keluar satu je. Orang lain tak keluar dah. Dan ini hanyalah visualization, bukan data yang dia usik. So tak payah risau. Dia nak usik apa pun kat sini, takkan dia just data kita kat sini. Sebab dia ini hanyalah untuk visualize saja, untuk dia tengok je. Okey, so tak payah risau dia nak mess up. Kalau kita bagi dia tengok benda ni, sekali lagi dia delete orang punya apa semua, satu hal kan. So dia kat sini. So satu. Keduanya, data ni lah siapa saja peserta yang masuk ke bawah, maksudnya enter dalam ni kan, apa maklumat yang terbaru masuk, semuanya akan live dalam masa 15 minit. Dia automatic live. Atau kita sendiri yang pergi tukar butang ni, refresh data. Kan kalau kita tak ada masa, kita biarlah dia automatic akan update maklumat baru. Sebab kita dah link dekat dengan yang ni. Apa saja yang datang, semua dapat. 15 minit. Paling cepat 15 minit. Itu yang diberi oleh dia, yang Google yang izinkan 15 minit paling cepat. So tak boleh cepat lagi dah, tak boleh 1 minit tak boleh dah. So, kalau kita nak cepat, kita buat manually lah. Okey, itu satu. Ni kelebihan ya. Ada lagi banyak. Dan kesemua ni boleh guna. Kalau cikgu nak tengok. Bro. Yes. Tadi kata 15 minit 15 minit ke 15 minit dia refresh data. Okey, sekejap lagi kita tunjukkan. Okey, sekejap kalau cikgu nak masuk apa-apa dekat sini, dekat add chat ni. Masuk je lah apa-apa. Okey, contohnya cikgu nak bagi tahu orang berapa orang yang dah hadir sini. Okey. Pilih ni table score ni, just letak.
letak automatic dia akan bagi. Okey, kenapa ini beza? Sebab kita kena customize kat sini nanti. So data sini ada berapa, tengok dari situ kita nak main. Tengok sekarang ni ada berapa semua orang sampai sini. Kalau kirakan tolak 1 96 lah. Tolak 1 tajuk kan 96. So dekat sini 96, dekat sini 94. Maknanya adalah nombor dekat sini lagi nanti. Okey, tak apa. Yang ni kita nak customize dia dekat sini juga, sama dekat style. So untuk ini katalah kita tak nak rate count ni, kita tak nak tulis, kita pergi dekat bawah. Mana tadi? Auto header pending, auto border tak payah. Height metric ni tutup, dia akan tutup sini. Kita letak bahasa Melayu kita punya. Katalah jumlah peserta, letak teks. Teks dia tak berubah, so memang pakai teks. Jumlah peserta. Tarik lagi lawa sikit lah. Hiasan cikgu buat saya tak buat hiasan. Letak sini. So dapat jumlah peserta. Tukarlah kotak ni bagi lawa semua tu, itu sendiri punya lah. Katalah saya nak buat bagi lawa juga, nak tunjuk juga bagi lawa. Mana ni? Ni. Ni tulisan, ini kotak, bola merah, hijau, kuning. Macam tu. Tarik. So dapat jumlah peserta. Okey. So sekarang ni, okey, cuba tengok dekat sini ada null. Kalau kita memang nak paparkan semua, maknanya ada null tu adalah yang kosong. Null tu yang kosong ni, yang tak bayar ni, yang kosong. Okey. Kalau kita nak paparkan semua, tak ada apa-apa yang kita buat. Kalau kita nak paparkan yang bayar sahaja, kita kena pergi ke bawah. Di bawah ni ada filter. Kita kena tambah filter. Tu kemudian sekejap lagi. Okey. Okey, satu, apa lagi kita nak masuk? Masuk je lagi. Kontrol. Okey. Satu kontrol yang kita tak boleh masuk setakat ni ialah data kontrol yang ni. Sekejap. Yang ni. Sebab kita tak pakai yang ni tadi. Kita pakai Google Sheet, so kita tak pakai yang ini. Memang tak boleh masuk. Kecuali kita memang masuk data dalam kawasan ni untuk bisnes, boleh. Yang lain semua kita boleh pakai. Kita nak control fix size list, nak masukkan input, advanced filter, semua boleh. Lagi kita buat satu-satu insya-Allah. So sama juga dengan ni. Katalah kita nak paparkan ini bar. Okey. Letak saja, dia akan keluar. Tunggu sekejap. Okey dah. Ini paid, ini unpaid. Okey. Kontrol dia dekat filter nanti. Okay. Just fungsi pertama ialah letak aje, tarik, letak. Lepas tu baru kita main dengan filter untuk apa yang kita paparkan. Nak buat apa? Kecuali kalau untuk kita data guru, data murid atau data pendaftar yang tak melibatkan negeri, tak adalah maps ni. Kalau kita memang dalam data kita ada features macamnya kawasan, negeri, map semua, baru kita boleh guna ni. Google Maps ni dia akan automatic link. Okey. Yang lain semua tak ada apa-apa. Okey. Satu. Kemudian ini. Bila kita tengok ni, kita katalah kita view. Pendek. Padahal kita nak report, banyak lagi benda nak report. So, kita pergi kepada sekejap pergi kepada report setting. Report setting tak payah penting, tak penting sangat. Editing. Saya nak tunjuk mana satu lagi ni. Refresh data biasa. Kita tekan refresh adalah sama dengan ni. Page. Okey. Sekejap Ada dua cara untuk kita. Okey, saya tunjuk dulu. Sama ada kita tambah paper ni bagi panjang ke bawah, atau kita tambah muka surat. Terpulang kepada kita. Tapi pengalaman saya, kalau tambah muka surat, kadang-kadang orang tak perasan ada next page. Biasanya orang akan scroll sampai habis bawah. So adalah tambah size paper je. Okey. Iaitu dengan cara page ni kita boleh add page. Contohnya ni muka surat pertama. Add page, kita akan dapat muka surat kedua ni Kita muka surat kedua kita boleh masuk data baru. Contoh katalah ada data lain, submit data ni. Kita tak nak main data ni dulu nantilah. Masuk ni dulu, katalah data 2. Kita ambil kelas BM ni tadi, add je. Okey. Caranya create. Okey, tu saya tak tunjuk lagi tu. Dah tak apa, biar dulu dia. Dia beza dengan data kedua ialah data kedua ada satu item yang sama. Nanti kita main kemudian. Kita main sekejap lagi. Kita main ke data yang tak ada problem dulu.
kita ambil data yang ni lah kot. Inilah. Ni data sebenar juga. Okey, klik. Okey, dah kalau dapat add tu okey dah. Masukkanlah apa-apa yang kita nak, katalah tadi ni sama je, nanti kita filter kemudian kita nak letak. Okey, katalah itu masukkan lagi data mana kita nak letak ni dulu, based on your purpose lah. Ini sekadar nak tunjuk apa yang kita boleh buat. Okey, now bila kita pergi kat view, dekat sini orang akan nampak page 1, page 2, ataupun kita juga boleh letak link kat sini untuk pergi page 1, page 2. Tapi memang kadang-kadang orang tak perasan lah, sebab tu saya jarang pakai page 1 and 2. Okey, sekejap. Okey, kalau nak buang page biasalah macam ni. Okey, kemudian sekejap, apa lagi saya tunjuk ni sebelum kita pergi filter. Yang penting-penting dulu, management ni tak penting. Okey, layout ni adalah layout seluruh page Okey, ini canvas size ni. Tadi kita punya sebelum tu kita punya size pendek ni je kan. So macam saya kata tadi, saya jarang guna second page. Saya banyak guna page yang panjang ke bawah supaya orang scroll saja. So kita pergi kepada layout tadi, tekan layout, tekan paper dia, canvas dia, tekan ubah layout 900 kan. Dia 1200 lebar dia, panjang dia 900 je. Kita tambah je 1200 juga. Katalah berapa-berapalah tambah itu suka. So dia jadi panjang makin ke bawah. So kita nampak nanti ada lebihan. Kan tadi pendek, dia dah ada lebihan. So boleh tambah lagi kita punya represent data. Okay. Okay, now kita nak pergi kepada, ini tak ada apa-apa ini just ikut je apa yang dia buat. Sama juga dengan ni. Cuma kita sekarang nak, yang penting adalah kita nak buat ini, filter dia. So apa saja yang kita nak masuk, kita nak persembahkan, kita tarik je. Tarik. Okey, sekejap lagi. Sebelum tu, kalau saya rasa tak payah terang ni. Kalau nak terang boleh jugalah. Okey, pastikan bila kita tarik data kita ni, data type kita betul lah kan. Kita pun tahu data type ada jenis number, ada text, ada date, apa semua. Tu saya rasa tak payah terang pun tak apa. Tapi just sekali lalu saya kata pastikan data type betul. So ABC ni maksudnya data type kita adalah data text. Data status pun data text. Kalau number telefon, data number. Itu biasanya automatic dia akan bagi. So sekarang kita nak buat filter. Okey, pergi kat bawah, dekat ada filter ni, klik filter, dia akan keluar. Sama konsep dia macam macam pivot table, macam tu. So kita nak kata data kita tadi sama ada, ni bagi nama pun boleh, filter 1. Kita nak kata data yang nak dipresentkan tu nak termasuk atau tak termasuk. Just pilih je. Kalau kita kata tak termasuk, exclude field yang kita nak tadi, field status ya tadi. Status, bukan, include field status, include yang contain apa istilah dia, exactly pilih ni, null kan jadi. So pilih null, yang contain null, katakan. Okay. Kena tengok juga null dia huruf kecil huruf besar. Tapi kita apa, kita try. Ini boleh sambung lagi, tambah lagi. So try. Okay, nampak sekarang dah hilang. Semua yang tinggal adalah page saja. Tengok, page saja tinggal. Kalau kita nak memang orang tengok yang page sajalah. Kalau orang pilih nama, kenapa nama saya tak ada? Puan mungkin tak bayar lagi, so tak adalah nama. Ataupun memang purposely kita nak tunjuk, just tadi tak payahlah buat filter kan. Sama juga dengan ni. Setiap satu ni boleh dimainkan dengan filter. Okey, setakat tu ada pertanyaan tak? Jangan tanya susah dah lah. Filter tu memang kita kena create aja. Apanya? Tak dengar. Kalau kita nak buang lah kan. Nak buang mana? Filter yang filter. Yes, kita kena create. Dia tak bagi kita. Kita bagi arahan kita bagi arahan pada dia lah. Macam contohnya, sekejap kita bermain sikit dengan status, iaitu BM bahasa Melayu semua tu kan. Kita nak paparkan subjek apa sahaja, kan kita nak paparkan benda terbaik. Sebenarnya kita yang design data kita macam mana orang nak tengok. Kita nak tengok bentuk macam ni ke? Sebab tu dia sediakan banyak benda ni. Sebab ada data sesuai dengan bentuk line, ada data sesuai bentuk pie
kan. Dia semuanya sama je, just click and drag dan kita filterkan, itu je. Tapi yang best dia ialah dia live. Contoh saya tengok sekejap saya kena tengok siapa yang tak ada. Katalah nama aku memang tak ada dalam ni lah, aku tak nama aku. Katalah kita bank in, kita buat nama seorang ABD, nama aku lah kat sini. Senang dah, tentu tak ada dalam ni. So katalah aku pempek juga. So okey bagi dekat sini, pergi dekat view. Memang tak ada nama lagi sebab dia kata 15 minit dia akan update. Tapi kalau kita sebagai owner, kita bila free, sebab dia boleh update melalui handphone pun, kita pergi kepada laman web dia yang URL yang kita bagi, just tekan refresh ni, sekejap lagi akan keluar nama kita sendiri kan, dalam masa 15 minit ke. Nama kat bawah ni, tu dah dekat bawah. Sekejap dia akan susun. Okey. Ini kenapa tak ada atas? Sama juga, kita tak susun tadi. Mana tadi? Pergi kat sini, pergi dekat bawah ni, ascending ni, dekat ascending ni tak ada lagi. Kita view, kemudian refresh, tengok tak keluar lagi, 45 minit lambatnya. Okey, edit. Apa lagi yang belum? Ascending tak keluar lagi. Tu okey, Abdul Rani nombor 1. Ingat nama aku nombor 1, nama orang lain nombor 1, nama Abdul Rahman nombor 2, ABD. Okey, tak apa, edit, jangan risau. Okey, tu. Okey, 1. Kemudian ada orang baru masuk ke? Okey, apa lagi nak tanya, nak ajar kan? Cikgu, rate account tu. Tak dengar. Rate account apa account tu apa? Account yang mana satu tu? Kita yang jumlah peserta tu kan. Okey, Yang ni ke? Dia base tak yang 97 dia tu. Okey, yang jumlah peserta tu kan. Okey, jumlah dia base data keseluruhan ataupun kita boleh filter. Kita boleh filter lagi. Kita nak filter, itulah kata. Kita nak tambah ni jumlah peserta, kita nak kira yang bayar saja pula kan. So kita pergilah kat sini juga. Kita pergi dekat sini, dia akan tulis nombor 7. Kejap, ni email. Okey, nampak dia email kan, sebab dia email kat sini. So ini buanglah ni, tukar ambil yang status tadi, ini buang. Sekejap, ambil email. Okey, ini buang, ini masuk email. Sorry, email juga. Apalah, ambil status. Okey, buang ni. Sekejap, account. Status. Ni latihan. Okey, patutlah. Nampak tak? Okey, kita kena selalu pastikan yang ni. Okey, data kita mesti data betul lah. Sekejap, kita buang ni. Buang ni. Status. Okey, pergi dekat filter, tambah filter baru. Okey, sama, bukti bayaran, nama penuh, status. Ini. Yang ini untuk masuk data, untuk masuk filter yang jenis macam ni, yang bukan yang macam tadi. Ini kena pandai command yang ni, command format. Bukan format, formula. Kena pakai formula. Kalau pandai pakai formula ni, baru boleh pakai yang ini, jenis ni. Kalau tak pandai ni, kita pakai yang jenis biasa je, yang tadi. Sekejap finish. Ni pakai yang mana ni? Buat delete. Okey, sekejap. Tak perlu pula ni. Status method kali. Count. Okey, tu 70. Daripada 97 peserta, 70 yang bayar, contohnya lah. Okey, tapi kita boleh refine lagi benda ni. Okey, satu. Ada soalan lain? Sebelum kita pergi ke data satu. Data satu dia tricky sikit. Dia sama je macam saya cakap tadi. Apa saja yang cikgu bermain dekat sini adalah untuk represent data yang ada dekat sini. Apa saja item yang ada dekat sini, kalau saya
Saya dah delete ke belum data? CD, okey dah delete. Apa saja item yang cikgu masukkan dalam data ni, dia boleh di represent dekat sini. Janji cikgu letak filter je. Kalau dekat dimension, dan letak dekat filter. Okey, itu saja. Satu. Cikgu, Ya. Boleh. macam kita nak buat untuk contoh kehadiran kan, ikut kelas masing-masing dan juga dia punya jumlah kan, kehadiran ikut kelas kan. Okey, boleh. Maksudnya dekat tu kita kena buat satu-satu lah tu, yang macam kalau kata kelas 1K kan, dia akan keluar jumlah. Okey, sekarang kita yang kita yang kena design data kita dulu. Okey, first kali apabila kita collect data, kita tak perlu asingkan kelas macam ni kan. Kita tak collect data asing kelas, kita collect semua. Dalam ni adalah 1A, dalam ni 1B, dalam ni 1C, dalam ni 1D. Semua data kena. Jangan buat biasanya kalau orang tak faham, dia akan collect data 1A, satu sheet lain, 1B, satu sheet lain kan, 1C, satu sheet lain. Salah. Itu bukan salah, itu bukan cara collect data yang betul. Data mesti dalam satu tempat yang sama dan dia besar. Dalam ni lah semua tahun 1 sampai tahun 6. Yang membezakan ni ada apabila kita nak persembahkan data tu saja, iaitu dekat sini. Mana dekat sinilah kita filter. Okey, katalah kolom ni untuk tahun 1 je. So kita buatlah kat sini. Kita buat nama sini. Okey, kedatangan tahun 1, 1A, total tahun 1 sini. Kedatangan kemudian pecahkan pula tahun 1B. Daripada tahun 1 keseluruhan, ni 1B, 1C, 1D, 1E. Sama. Tapi dari segi collection, data hendaklah di satu tempat. Kalau kita collect data di banyak tempat, contohnya katalah ini data 1A, ini 1B, maknanya ada 10. Kalau ada 10 kelas, 10 data. So salah lah kalau cara collect data macam tu. Itu tak betul lah. Kira macam mungkin orang tahu kata tak mengaji lah. Tapi boleh buat, cuma kita kena import banyak data lah. Kena import banyak data kan, banyak kali import, sebab dia data berbeza-beza. Sebab tu kita kata bila collect data satu tempat, bila persembahkan perbezaannya. That's why yang paling penting ialah kita design, kita nak collect data macam mana. Sekejap lagi kita belajar sikit. Yang kedua, bagaimana kita persembahkan data. Yang itulah datangnya data visualization ni, ataupun dalam kes ni dia panggil data studio. Sebab kita nak present data macam mana. Kalau kita present dekat guru besar, dia nak tahu keseluruhan, ataupun dia nak tahu ikut kelas saja. Kalau kita present kat JPN, dia nak tahu di keseluruhan pula kalau kita nak present kat parent nak tahu kelas anak dia saja. So macam itulah tujuan kita visualisekan data. Kita tak present semua ni, takkan dia nak cari semua ni. So kita lah kena design dekat sini. Okay, ada soalan juga dekat tu? Faham tak? Boleh tak? Boleh sampai tak maklumat? Okay. Jadi yang penting kita nak cara kita nak persembahkan je saja. Yang penting cara persembahkan. Dan yang best dia ada, sebab sebelum ni memang kita persembahkan macam ni pun bila kita present, tapi kita buat dalam bentuk PowerPoint satu, dan dia adalah offline atau data mati, dia tak hidup. Maksudnya setiap kali orang minta, kita kena buat lain. Setiap kali orang minta, kena buat lain. Bulan 1 minta data, buat bulan 1 je. Bulan 2 dah kena buat lain sekali lagi kan. So apabila kita ada live data macam ni, okay, kita buat sekali je dan kita biar dia kat situ. Dia nak bulan berapa je kita tekan, katalah ini filter dia. Ini pun salah satu juga. Katalah kita boleh buat kalau kita nak bulan 6, tekan bulan 6 je. Kita tak main tarikh lagi ni. Kat sini ada data. Jom sini pula. Dekat sini ada tarikh, maknanya ni date. Dalam kes ni kita tak ada date saya nak tunjuk je. Maknanya kita boleh ambil date, letak dekat sini kan, dan orang akan view. Katalah data kita based on date, orang akan view daripada bila sampai bila date kita punya data kita nak. Dia akan klik je. Of course dalam ni tak keluar lah, memang tak ada data date pun kan. So dia akan keluar lah. Okay, katalah ini kedatangan bulan 1 bulan September sampai 9 September. Keluar kat sini, keluar kat sini, keluar kat sini, keluar kat sini. Ini memang tak keluar, bukan salah, sebab memang tak ada date pun. Okay, kita tak panggil stamp, kita tak panggil time stamp ni, kita hanya main kat sini tadi. Itu je tujuan dia. So sekejap, boleh balik. Okay, buang ni, sama je. Okay. Now pergi ke yang kedua ni, page 2 ni. Kita ni baru betul kita nak main yang tadi. Okay, data ni kita buang balik. Okay, ni buang. Data 2 ni, data 2 ni pula. Data 1 ni, kalau dah upload, cuba tengok.
Ini yang biasa kita buat dekat sekolah, dekat mana-mana, dekat institusi pengajian tinggi pun ada kita buat, iaitu kita ada subjek dan kita ada grade. Kan? Kita ada grade. Grade ni sama. Nama dia sama. So, apabila kita present data guna Data Studio, dia tak boleh ada tag yang sama ni. Dia tak boleh panggil, dia keliru sebab setiap satu kolom mesti unik. Baru dia boleh panggil data. Macam maths dengan science unik lah. BM dengan maths unik. So kalau grade sama grade sama grade sama grade, dia tak boleh panggil. Kalau kita nak panggil juga, kita kena abaikan title. Itu yang kena abaikan jari. Okay? So sekarang pergi dekat add data. Pergi dekat ni, kita ambil Data Studio 1 tadi. Kita kena uncheck ni, use first row as header. Sebab kita punya first row, header first row ni ialah tak unik. Grade tak unik. So kita kena uncheck. Kalau kita check, dia akan add, dia akan keluar ni. Nampak? Dia kata grade tak unik. Tak boleh. So kita kena uncheck. Padam, dia akan berpusing-pusing lama. So padam, ambil dia satu, buang header, baru check, dan dia akan dapat. So baru add, nampak? Baru boleh add. Okay, dia akan continue. Dia kata tak apa, update credentially ke go to field. Okay, ini problem dengan credibility lah. Okay, kalau kita go to field, dia akan tengok dah cukup. Okay, nanti kita upload. Okay, satu. Keduanya, dia juga okay, ni balik pada tadi. Ni. Yang ni kan. Sekarang dia juga boleh kita buat live dengan cara based on borang. Maknanya dia akan, kita create borang, kita pergi kepada Google ni, create form, create satu form kat dalam ni, katalah borang daftar latihan. Okey, daripada borang daftar latihan ni kita bunyi dululah, dummy sikit kan. Nama jap, nama kos 40, dan apa masuklah apa persoalan lagi, umur ke kan, umur kita nak number. Okey, short number, letaklah institusi pula ke, institusi, katalah kita ada pilihan lah kan, pilihan mana, multiple choice, institusi A, institusi B. Okey, dah, contohlah ini. Okey, dah. Okey, so sekarang kita nak tunjuk ni, kena masuk page 3 dah ni, supaya ini bukan data 1, data 2, data 3 ni tak ada kaitan, cuma saya tambah page sebab saya tak nak buka new je kan. So insert page, new page, katalah ini di muka surat 1 yang baru. Okey, apabila kita buat form, save dulu form latihan. Okey, dah. Apabila kita ada borang ni, kita pun dah ada, kita akan ada yang ni kan, kita akan ada Google Sheet ni. Sebelum kita paparkan data ini kepada orang, at least borang ni kena ada satu data, baru boleh dia panggil dalam report. Kalau tidak, susah nak panggil. Okey, contoh borang daftar apa ni, borang daftar latihan dia. Okay, pergi dekat sini, add data Google. Dah tak ada, nampak? Okey, own by me pun tengok ada tak borang latihan. Ada satu. Okey, tengok. Okey. Wah, anak dah bangun. Ambil kat bawah, ayah ada kelas. Okey. Okey, sekejap kita add Okey, katalah kita add nama, mana tadi, data senarai nama kan. Nampak? Kosong. Sebab data ini tak ada, dia tak boleh panggil. So orang akan tengok kosong. So at least kita sebagai pembina ni, kita masukkan dulu satu data untuk kita nampak, untuk kita nak setting. Okey, Abdul Rahman, umur sekarang
50 lah kan. Okey, submit. Tunggu sekejap. Okey. Balik. Ada borang latihan. Ya. Okey. Sekejap. Ambil data baru. Owned by me. Klik. Masuk tak? Okey, klik chat. Tengok. Baru ada nampak. So, tu institusi. Institusi ni dia bagi, kalau betul institusi ni adalah geolocation, then kita boleh tunjuklah geolocation. Tapi A tadi bukan geolocation kan? A, B, C bukan geolocation. So tak dapatlah untuk peta tu. Okey. So sama je. Apabila dah ada satu borang, sama okey. Kes ni kita boleh buat macam kalau sekolah yang tak ada server, kita boleh buat borang untuk tempahan makmal, tempahan makmal, tempahan library, tempahan dewan, apa saja. So kita bagi link ni pada kawan atau pada ni, so dia akan tengoklah siapa yang dah tempah, siapa yang belum tempah, apa talib, dan kita masukkan date, dia akan tahu dalam ni date bila yang kosong. Bila kita paparkan date macam tadi kan, bila contoh date contoh ya, dengan dummy yang kosong ni. Okey, apabila kita tempah ni, dia kata inilah borang tempahan, dia pilih date ni, katalah dia nak tempah start date ini berapa bulan ini 19 kan, start date 20 lah, 20 hari bulan, habis date 21 hari bulan. Okey, dia nak tempah, tengok data kosong, so dia boleh dah tempah. So borang tempahan kita bagi link dekat sini lah, iaitu dengan cara dengan cara kita letak dekat sini teks, katalah sini adalah borang tempahan. Sila klik borang tempahan. Okey, so double klik borang tempahan ni, pergi dekat kita copy ni dulu, copy kita punya link ni, shortenkan bagi pendek sikit, bagi lawa, copy, pergi dekat sini, masukkan tempahan tu dah ada, masukkan link dia. Okey, apply. Okey dah. So bila orang buka borang kita, tengok ada orang satu pula, dia dah check tarikh tadi, tak ada orang, so dia akan tempah, dia klik borang ni, klik, akan keluar borang. So dia akan isi, bila dia isi nama dia akan keluar, katalah sini Samad lot, tapi 15 minit ataupun kita refresh, Samad umum 23, dia nak tempah tempat B kata contohnya. Okey, dah kita buka balik yang tadi. Mana tadi? Apa tadi? Kata studio tadi dah tertutup, dah buka. Bawah kan, di bawah yang sama ni, report latihan. Okey ni, itu dekat muka surat 3 tadi, surat 2 muka surat 3, refresh. Tu dah keluar Samad. Okey, so seandainya dia adalah paparan borang tempahan, maka orang akan nampak bahawa date sekian-sekian dah ada orang tempah. Itu dah dia. Okey, setakat ni ada soalan? Kita nak Ustaz. Okey, siapa nak tanya? Okey, dia tanya dulu Din. Nak tanya sikit. Yang ni mungkin lari ke tak tahulah. Cuma kalau yang ni tadi kata daripada data tadi tu ambil daripada Yuna buat dalam Google Form. Okey. Boleh tak juga macam kalau kalender kita duk terus kita duk tempah tu. Data tu boleh ambil. Data kalender tu dia tak bentuk macam ni kan? Tak. Kalender yang ada ni adalah paparan tarikh untuk pilih data yang ada dalam data ni. Faham tak? Okey. Kalender ni, fungsi kalender ni ialah untuk memaparkan range date, bukan untuk memaparkan apa yang ada dalam date. Kalau kita punya kalender yang normal, kita pakai kalender Google ni, boleh transfer data sini, boleh?
transfer data. Kalau Google Calendar kan kita ada date yang ada semua kat dalam mesyuarat ataupun tempahan. Tak boleh. Okey, alright. Okey, dia hanya merupakan untuk apa yang ada dalam date. Dia bukan saya tahu maksudnya daripada data yang kita ada tu, yang kita kalau Google Form kita ada range date lah apa semua kita boleh lah. Dia bukan kalender ini yang dipanggil. Saya tahu maksud kalender ni. Kan? Din tanya bukan bukan kalender ni, bukan kalender ni. Okey. Kalender ni memang kita dalam ni kita dah macam-macam sinilah, macam-macam ada kan. So ada orang tengok, kalau kita dah ada features ni mungkin tak perlulah tengok pakai kalender yang tu untuk tempahan, sebab orang dah tengok kalender sini kan. Tapi ini hanyalah untuk saya kata macam sekolah biasa-biasa yang dah ada, yang belum ada sistem, yang nak tengok bilik tempahan kat mana, dia dekat sini lah. So dia dah banyak kalendernya kat sini. So dia akan tengok yang mana data dia ada di dalam server kita atau dalam Google kita lah. Okey. Cikgu Ustaz tadi nak tanya apa Ustaz? Mana Ustaz? Ada cikgu, okey. Okey ya? Boleh. Okey. Now kalau boleh lah, kalau sudi kan. Cikgu Ustaz atau Cikgu Din cuba buat dengan data nombor 2 ni. Data 2 tadi, iaitu data mana data 2 aku tadi? Latihan 1. Data 2 latihan 1 ni kita cuba paparkan maklumat ni. Kita nak tengok boleh tak? Lepas tu kalau boleh saya nak share desktop lah, nak tengok. Ataupun sebelum lupa lah. Tadi saya tunjuk sekali. Okey, data mungkin masuk muka surat 1. Cikgu Ain okey, Cikgu Ain senyap je. Risau pula. Laju sangat ke apa? Cikgu Ain jenis type je, saya kena tengok teks dia. Okey, yang ini kalau cikgu nak tengok kalau yang macam saya cakap tadi, pergi dekat ambil yang report link ni kan, copy link ni, pergi dekat tadi Google, manakah? Pergi dekat GG ni. Sekejap GG kata tadi, GG dah sebut dah ada. Saya bukan nak ajar cikgu buat ni sebab saya tahu cikgu tahu. Saya nak kata nak tengok macam mana kita nak nampak nanti. Pergi kat mana GG aku tadi? GG flash pula. Okey. Di sini. Okey, kita tampal ni kan. Tampal ni kita customize katalah latihan DS kan. Okey, tengok ada tak? Latihan SD. Boleh lah tu. Latihan DSD. Okey. So dengan link ini Ctrl C, saya buka tab baru sini, tarik sini keluar sikit. Okey, katalah dengan handphone ke dengan apa ke. Okey, satu, kalau dekat handphone kita dah memang dalam tu dah akaun kita ada kan. So dekat handphone, kalau cikgu perasan, cikgu up dekat atas sikit, bawa tangan cikgu ke atas, cikgu akan keluar, dia akan keluar ni. Kalau cikgu bukan akaun kita, dia tak akan nampak yang ni, edit ni. Okey, cuba korang teruslah, senang kan. Masukkan ni URL ni kat dekat handphone masing-masing. Saya masukkan saya nak tunjukkan apa maksud dia. Pergi dekat handphone, type gg.gg/latihan DSD gg.gg/latihan DSD. Okey. Nampak tak? Boleh nampak tak? Adin? Ustaz boleh nampak tak? Link tu. Link tu boleh, tapi dia macam kena access report tu. Dia email lah. Access report dia minta email. Okey. Cannot access. Okey, tengok Sekejap. So kalau nak ini, sekejap
Kalau nak view penuh macam ni, maksudnya kalau ini nak ambil report, okey. So kalau nak bagi ni, maksudnya cikgu kena copy yang atas ni lah. Copy yang penuh. Here's a summary from Dick's Pro Tips. Dick's pula. Okey. Copy yang atas penuh ni pergi kat GG ya. Buat bagi short sebab kita bagi yang baru pula. Latihan DS A pula. Tengok. Panjang. Dah ada. Latihan DS A dah ada orang ambil. Latihan DS G lah. Shorten ni ada orang ambil dah. Pun ada juga. Dah ada orang ambil dia latihan. Try DS. Long URL. So tak baca ni, Allah. Long URL dah ada orang pakai. Maknanya kita punya long tadi lah. Kena minta login je. Report link minta login je. Kalau saya lah, katalah kalau cikgu yang lain lah, saya dia keluar apa, kena access, tak boleh nak access lah, kena tukar email. Okey. So maknanya saya bagi akaun saya lah tu. Your name is Abid Rahman. Allah, cakap juga. Handphone on. Okey. Apa nanti kita buat yang kedua kot. Full screen, share. Kalau pakai, sebab yang saya tengok ni sekejap pakai gg.gg/d-dashboard tadi. Yang saya nak terangkan yang ni sebenarnya. Okey, yang ini saya nak terangkan sebenarnya, terpaksa tunjuk yang tak jadi, yang dah tutup ni. Okey. Yang maksud saya masuk ialah apabila kita bagi link dashboard untuk view saja, dia tak akan keluar yang edit ni. Sorry, dah nampak dah. Baru nak tunjuk. Dia akan keluar, orang akan nampak macam ni je. Dan kita sebagai owner, kita hanya pergi mouse over ke atas je, baru dia keluar akaun edit. Dengan syarat kita akaun kita betul. Orang lain hanya akan nampak kosong macam ni. Kalau dekat handphone pun boleh update. Sebab kadang-kadang kita tengah perjalanan, orang dah isi nama tapi tak dapat update. So kita mouse over je, kita letak je tangan kita dekat atas, dia akan keluar dan kita akan tekan refresh je. Kita owner, dia akan tekan refresh macam tu. Okay. Yang ini pula, yang ini hanyalah teks biasa. Yang bawah ni tak ada fungsi, tak ada fungsi apa-apa. Yang ini hanyalah teks yang kita tunjuk untuk sekadar maklumat. Dia bukan data. So maksud saya ialah dia sama macam atas kosong ni. Yang data adalah yang kawasan ni, nama penuh ni, yang kosong ni, yang dah buang ni, yang ni. Okey, yang lain semua adalah maklumat. So kita punya report nampak macam nampak macam cantik dan profesional sikit lah. Sebab kita dah ada header, ada footer. Kat tengah-tengah ni adalah data kita. Okey, sekejap saya pergi balik ke ni. Saya pergi balik kepada kita punya tujuan, iaitu edit. Pergi dekat yang dua tadi. Ni saya minta kalau boleh kita try buat sama-sama, buat sendiri dulu menggunakan data set yang pertama tadi, iaitu latihan DS1 ni. Kita nak paparkan jumlah, nak paparkan ni bilangan ni. Boleh tak buat sekarang? Kita tengok kat mana yang problem dia. Kalau cerita kan tak faham. Okey. Nak paparkan semua je guna nama dengan sekali dengan grade ke apa? Nama saja. Nama mudah. Mana data aku? Banyak sangat buka tutup ni. Okey. Kita paparkan nama, of course, dan orang akan pilih nama. Kita nak dapat first dulu, kita dapat nama dengan subjek dulu. Markah dia. Kan? Nama dengan subjek Grade jangan dapat apa, sebab grade memang dia akan keluar kolom. Saya nak tunjuk problem ni. Benda ni memang ada problem. Kalau tak buat tak tahu. Okey, contoh sambil tu saya buat jugalah. Buat nyeri lah. Hiasan ni abaikanlah, kita ada hiasan kemudian lah. Nama dah keluar begitu. Macam tu je kalau nama. Allah. Tukar depan orang ni, nampak dah ni. Ini dia kelas emas. Okey. By default yang ni je ada keluar. So cuba bagi nampak. Kita nak orang tengok anak dia ada BM markah berapa, Maths markah berapa, Science berapa, English berapa. Okey, daripada sini. Bermula daripada sini. Boleh tak?
notice tak bahawa kalau kita pakai data awal tadi, data 2 ni, dia keluar nama penuh, bengkel, bukti bayaran, status kan. Tapi sekarang dekat sini hanya ABC je. Sebab tadi kita dah buang header. Memang tak ada nama ni, tak ada tajuk-tajuk ni, header tak ada. Sebab header dia konflik. Sebab ada 4 kali grade dia ulang kat sini. 3 kali 1, 2, 3, 4 kali grade. So data akan konflik. Data tak boleh sama field, mesti berbeza field. So oleh kerana itu kita buang ni, dia hanya akan keluar kolom. So bila kita nak panggil data, kita kena tahu kolom apa. Okay, so dari situ. Itu problem pertama yang simple lah. Kalau boleh Din dengan Ustaz boleh share guna. Dia dekat bawah ni kat saya tunjuk kan. Saya rasa semua orang dah biasa guna benda yang simple tu. Mana saya tunjuk share ni. Kat ni. Nanti kalau dah siap tadi, kita tekan butang share ni, nak tengok skrin kita, bagi kawan-kawan tengok. Saya pun nak tengok juga. Oh, kita try dulu. Try dulu. Benda ni kena main selalu. Saya pun tak pandai sangat. Jangan main, kadang-kadang saya main. Puan Hayati okey ke? Puan Hayati ada nama Ain Nur Cikgu Nosiah. Cikgu Nosiah ni daripada dulu kalau online senyap dia, tak mau sembang langsung. Aduh, kita tak tahu faham tak faham. Pasal kita jenis cikgu kan, tak puas hati kalau orang senyap ya. Korang try masuk dalam laptop dulu bro. Dalam phone kacau ya. Kita dah tua-tua ni tak nampak Betul lah tu. Okey, tak apa. Ambil masa, tak apa. Pukul 10 baru sejam. Kita target 2 jam. Tak apa. Dia kalau tak main dia tak nampak. Kalau dah main ni baru nampak ada problem ni. Lama ya. First nak appear ni senang aja cikgu. Boleh tak? Ustaz boleh Ustaz? Dia boleh Ustaz? Dia boleh Ustaz. Dia boleh dia. Dia keluar apa? Keluar nama. Keluar nama dengan apa record count tu keluar. Yang tu lah tu. Yang ni memang keluar dah. Yang ni senang lah ni. Kita klik memang keluar. Sekarang nak grade. Nak grade pula Nak keluar grade jangan lagi. Bagi keluar subjek dulu. Subjek ada 1, 2, 3, 4 subjek. Yang ni klik drag dia memang dah keluar dah. Itu pejam mata aja. Ni nak bagi keluar, kita nak bagi keluar subjek dulu. Subjek. Cikgu Syah boleh buat Cikgu Syah? Cikgu Syah senyap dia. Aduh, Cikgu Syah ni. Cikgu Syah dengan siapa lagi? Puan Hayati. Cikgu Ain pun sama. Cikgu Ain senyap tengok video ya. Jangan tengok video saja. Mainlah sembang sama. Dia automatik kalau keluar orang utara, automatik keluar rasa utara. Tutup sikit muka aku ni. Sip muka aku. Siapa boleh dah? Ustaz boleh dah? Tadi kan saya antik yang first row tu. Bila dia betul. Masa kita nak ambil data tadi, kita kan antik tu kan. Antik first row tu sebab dia header sama. Okey, betul tu betul. Lagi. Lepas tu bila saya nak buat apa, nak keluar disebaris dengan tu subjek tu. Tak tahu nak buat add dimension tak ada. Okey. Cikgu Ustaz dapat sama je saya setakat ni. Macam ni kan, sama kan? Sama. Ada nama, ada account kan? Ya. Okey. Senang je.
okey, record count ni tak payah pun tak apa, sebab record count dia kira ni berapa nama, berapa kali nama dia keluar. So first kali tutup je record count. Dah, okey, tutup. Nama je kita nak. Yang tak ada sekarang subjek. Senang je. Kita tengok sebab dia tak ada nama, kita pergi tengok balik dekat ni. Kita tengok kolom B, BM, kolom D, B, D, F, H, kan? So pergi dekat sini, ambil yang ni. B, tarik pergi dekat dimension. B, nampak tak? Tu keluar B. Nampak tak B? Sama lah. Lepas B, D kan? Tarik D. Tak bawah. B, D, F kan? F, tak bawah. Dan H. Mana H? Tak bawah. Okey, betul yang dia tarik lah bagi lawa-lawa ni. Hiasan-hiasan tu saya kata nanti susun diri lah bagi lawa. Okey, contoh. Okey, setakat ni tu dia. B, D, F, H dulu. Tak ada nama lagi ni. Dapat tak? Saya. Jadi kita tarik daripada dimension tu je ya. Tarik daripada yang field available ni, letak bawah dimension. Field available. Letak bawah dimension. Dimension tu adalah maksudnya apa entity, kalau bahasa data ada, apa entity yang kita nak tengok, nak tunjukkan kepada orang, itu dimension. B, D, F, H. Kalau dapat macam ni, first dapat macam ni kira betul lah. Okay, now tadi kita tak tarik dengan macam tadi, yang first tu latihan kita tarik dengan nama field kan, ada dia siap-siap ada nama penuh, nama. Sekarang dalam kes ni dia tak ada, dia keluar A, B, D, F. So sekarang macam mana, siapa boleh buat try? Saya dah tunjuk tadi sikit. Siapa boleh buat, dia clue dia dekat style. Clue dekat style. Siapa boleh buat A ni jadi nama, B ni jadi subjek apa B? Kita tengok betul-betul lah kan. B adalah maths, B adalah BM, D adalah maths, F adalah science, H adalah English. Maksudnya dalam kes ni adalah kita namakan kita namakan field ni secara manually. Tadi automatic yang pertama, buka balik yang pertama. Yang pertama dia automatic keluar. Nampak ni kan? Dia kes ni automatic keluar sebab nama dia memang kat sini. Dalam kes kedua dia tak automatic keluar sebab dia tak ada nama. So kita yang kena namakan dia. Bila dia konflik dengan nama, so kita namakan manual. Siapa boleh buat? Soalan tu. Boleh tak cikgu tolong ubah A, B, C, D ni, A, B, C, F ni jadi ikut nama field dia. Nama, BM, Math, Science. Dia punya clue ialah dekat style. Dekat style tu. Cuba cari. Keluar abjad je. Okey, betul. Cikgu Ain tu betul dah tu, keluar abjad je. Okey, Cikgu Ain, boleh Cikgu Ain tukar A, B, D, F, H tu jadi ikut field yang sebenar-benarnya.
Cikgu tak jumpa. Tak jumpa lah. Tak jumpa, sama lah. Abah. Okey. Dia dekat area star sini, dia dekat sini. Cuba tengok dekat sini. Kan? Cuba letak sini. Nama tadi apa? Nama lah kan? Nama tu nama lah. Nama. Tu keluar dah nama, nampak? Nampak tak cikgu? Ustaz nampak tak? Tadi A kan? Ulang balik. Okey. Dekat sini je ni, dekat sini yang saya nampak tak ni kat sini. Pi dekat data apa? Dekat dimension data ni, dia akan ada A, B, C, ni ada kita tarik kan? Sebelah. Jangan pakar-pakar dekat sini, kat ujung ni. Klik situ. Nama B tadi apa? BM Bahasa Melayu. Tu keluar. Dah keluar bahasa Melayu. Pin dekat ni lah, dekat data lah no. Dekat data. Saya salah sebut kot style. Saya nak kata pergi dekat kawasan ni. Salah cikgu lah. Kita pergi kat style juga. Salah cikgu jugalah, cikgu salah sebut nama. Okey, so ubah kat situ lah. Saya ubah satu cukup lah. Dah ada keluar nama, bahasa Melayu, bla 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 lah semua ni. Nanti. Okey, itu kalau kes sengaja saya buat macam tu. Itu kalau kes, kita ada 2 kes tadi. Iaitu kes yang memang tak konflik atas ni, dan kes yang konflik atas ni. Sebab kalau dari segi data grade memang konflik lah, sebab grade memang kolom dia nama grade. Takkan nak buat nama grade BM, grade. Kalau nak buat nama grade, nak bagi tak konflik, senang je lah. Tukar nama inilah, grade BM. Ni BM, tukar sini jadi grade BM. Ni maths, grade maths. Kalau kita hanya tulis letak grade, dia ada konflik sebab sama nama. Okay. Kalau tak nak susah-susah, kalau tak nak buat benda-benda macam ni kan, tak nak pening kepala, nak buat jadi macam yang pertama ni. Yang pertama ni terus tarik keluar je. So kita kena tukar kat data kita lah. Jangan konflik. Letaklah BM, grade BM, grade maths, grade science, grade English. So tak konflik. Okay. Tu satu. Tu satu task. Okay, now macam biasalah, letak control untuk filter nama, untuk orang cari nama anak dia. Contohnya lah, dengan cara senang je lah, tunjuk terus lah. Pergi dekat ini. Okay. Okay, nampak? A masih nama kan? Tukar kat sini. So pilih nama. So gitu, pilih nama. Nampak tak? Nampak Din? Okey, nama. Okey. Okey. So nama ni adalah pilih nama. So pergi kat view. Itu dah dia pilih nama. So dia akan pilih nama kat sini. So orang boleh letakkan nama dia kat sini. Okey. Okey dah. Okey, satu. Okey. So sekarang ini kalau macam ni je tak adalah makna juga kan. Kita nak paparkan, okey, kat bawah ni kita katalah kita panjang. Kat bawah ni kita nak paparkan prestasi BM. Kita nak buat setiap satu subjek ni satu prestasi. Satu terpulang lah, nak buat carta ke, nak buat bar ke, nak buat pie ke, terpulang. Kita nak buat prestasi BM, prestasi D ni apa tadi? D lupa dah. Prestasi maths, prestasi science, prestasi English. Setiap satu ni prestasinya berbeza. Kenapa nampak macam tu? Jadi kita akan nampak. Cuba buat dulu. Kalau boleh 4 subjek ni. BM, maths, science, English. Dekat sini. Boleh tak? Terpulang lah nak buat jenis apa? Nak buat bar ke, nak buat pie ke, suka. Tak kisah. Okey. Boleh tak? Assalamualaikum cikgu. Ya, saya. Siapa ni? Ain. Okey, cikgu Ain. Minta maaf nak tanya yang cikgu keluarkan pilih nama tu macam mana ya? Saya cuba tak jadi cikgu. Keluar apa cikgu? Tak bergema, tak dengar. Keluar? Pilih nama, nak klik yang pilih nama ni. Okey. Ya betul. Okey. Sekejap saya buang balik lah dari situ. Buang balik. Cikgu pergi dekat add control ni. Add control. Ambil drop down list.
tarik je letak sini, automatically dia akan keluar A. Sama macam kes tadi, A kat sini, A sini kan. Cikgu namakan dia dekat sini je, dekat hijau ni, control field ni, klik pensel, atas ni ada name. So namakan field, pilih nama. Okey. Okey, nampak tak keluar pilih nama? Dia berbeza dengan yang tadi sebab kita dah ada field kan. Field tadi hanya keluar nama penuh sebab dia field ini. So itu sebab tu saya buat dua latihan tu. Beza, satu yang dah ada field, satu yang conflict field. Dengan conflict field, cikgu boleh tengok dengan data yang sama, satu nama dia nama, satu nama dia pilih nama. Data sama. Nampak? Sedangkan yang ini, latihan pertama tadi ialah ini nama penuh, ini pun nama penuh. Sebab kita panggil field, tengok ini. Kita panggil field yang ni nama penuh. So bila panggil yang ni penuh, dia akan panggil juga nama penuh. Okey. Sebenarnya kita boleh rename dengan cara field yang sama, nama, satu lagi dipanggil nama penuh atau pilih nama. Sama je. Terima kasih cikgu. Sama. So prestasi subjek. So dengan cara kenapa kita nak beralih kepada data studio atau Power BI atau in short kita panggil live data ni, kerana kita boleh dia dipaparkan internet. So kita hanya paparkan dekat internet atau embedded dalam kita punya laman web sekolah atau PPG. PPG tak ada masalah, memang ada laman web. Sekolah ni jarang ada laman web. So kalau tak ada laman web tak apa. Kalau orang nak data prestasi, kita hanya bagi ini je kepada semua parents, semua jabatan PPD boleh tengok data sekolah kita. Letaklah logo sekolah macam tadi ni, hiasan tadi, logo sekolah apa semua, nama guru besar ke nak wala-wala. Then tajuk dia prestasi pencapaian 3 tahun sekolah ataupun prestasi subjek berdasarkan subjek. So PPD boleh tengok, JPN boleh tengok, semua sekolah boleh tengok. So, tak perlu susah-susah, tak payah nak copy, tak payah nak send copy, tak payah email. So dah buka laman web ni je. IPG sebab dia memang satu institusi besar, dia memang dah memang ada apa? Ada laman web. Sekolah ni problem. Tak semua sekolah ada laman web sebab kebanyakan sekolah dia FB je. Ataupun blog. Kesian kat semua sekolah kan. Patut sekolah ada laman web sendiri. Bro, data ni untuk view saja. View saja, dia orang tak boleh tak boleh edit, tak boleh edit. Download. Print semua boleh. Download kalau kita benarkan download boleh. Kalau kita benarkan boleh lah. Boleh kan, boleh. Tapi maksudnya of course dia tak boleh usik lah data tu. Dia hanya boleh view lah. Dan itu kata lain dia hanya boleh view untuk tengok apa saja dia nak tengok. Dia tak boleh usik data tu. Data tu kita kena pegang lah. Admin lah pegang data. Ya, okay. Thank you. Okay, boleh lah. Okay, satu saya tunjuk contoh paling mudah ni lah. Katalah ini ya, saya letak ini. Semua orang boleh buat benda ni, bukan letak je. Okay, yang ini record count ni, itu bila letak saja kita nak kena tahu apa yang kita letak. Kalau ikut based on simple ni, sekejap saya tarik bawah nampak sikit. Based on ini, siap agak-agak ini apa? Data apa ni? Based on data yang ni lah, dia present data apa? Ini adalah data BBM lah. So kita namakan BM kan, BM. So itulah dia. So dalam ni memang tak ada tajuk tau. Ini untuk kita. So kita kena namakan dekat sini. Ni teks dia. Teks tak lah. Okay, teks dia. Katalah prestasi lah, prestasi BM. Okay, samalah kita buat prestasi matematik, sains sama. Okay, satu. Itu kalau nak count Okay, yang best ni ialah saya nak tengok Abdul Rani satu. Okay, Abdul Rani kita pergi view, kita type Abdul Rani, kita pilih Abdul Rani only. Okay, tengok data ni, yang kita papar bawah ni ikut apa yang diorang pilih. Yang tu yang best tu. Kalau dia pilih Abdul Rani, hanya data ni hanya memaparkan BM Abdul Rani saja. Kalau sini ada sains Abdul Rani saja, matematik Abdul Rani saja. Jadi parents ke PIBG ke siapa yang view data ni, so apa yang dia tengok akan effect. Dia pilih seorang lah. Kalau dia pilih 3-4 orang kalau nak compare kan, katalah nak compare kan, katalah 4-5 orang compare, macam ni lah. So ni compare dia 3 orang ni, 3 orang ni kat sini gambar aja dia.
Of course dia boleh tengok sini lah. Anda tengok bentuk gambar rajah ini. That's why yang penting adalah sebagai pemegang data, kita yang plan bagaimana orang nak tengok data. Kalau kita nak plan orang tengok bandingan macam ni lah. Tugas kita ialah dah lepas plan tu, kita kita betul-betul mungkin ada, kalau ada tim tak apalah, tim kalau kita seorang, kita macam ni lah, kita cuba tengok kolom data, sketch data. Kalau nak tengok yang lebih banyak, ialah dekat sini insert ni, boleh nampaknya okey, ni banyak, sama je. Sama je sebenarnya, dia sama, yang ini sama dengan ini ditambah jadi ini semua. Ini je. Okey, Google Map semua tadi kat sini, dia tak ada Google Map. Okey, yang ni kita tak pakai feature-feature ni sebab kita tak ada pun langgan, tapi nak buat kena ni sikit lah. Okey, tu satu. Okey, sekejap record count ni, katalah kita buat record count. Ini saya andaikan semua ada sign semua dah. BM record count tak nak. Apa lagi saya nak masukkan lagi? Okey. Now kita nak beralih kepada grade ni. CEGI. Okey. Sama juga, iaitu ambil mana tadi? Ambil ni, ambil nombor ni, sebab ini prestasi BM, kita katalah ini BM juga. Okey, dekat sini siapa boleh try buat apabila dia filter, dah sebut dah, apabila dia kita nak filter bahawa yang papar ni adalah, katalah kita nak letak tajuk sini bilangan A. Bilangan A. Maknanya ini kita hanya paparkan bilangan A saja. Kita tukar style ni, kita tukar buang nama, height ni laju sangat. Sorry. Ni kita nak border, kita nak color, kita tukar color bagi lawa, tak apa. Ini main-main je. Bagi lawa, add border shadow. Yang ni kita tukar, kita tutup. Kita cantikkan sikit macam ni. Okey, kita tajuk dia, kita letak bilangan A kan, bilangan murid dapat A. Tapi ini belum filter lagi. Cuba cikgu filter bilangan A, bilangan murid dapat A lah, murid bilangan grade A lah, kena pendek sikit kan, bilangan grade A. Okey, buat tengah-tengah. Okey, ini adalah kita nak paparkan bilangan grade A. Okey, now siapa boleh buat? 108 tu bukan bilangan grade A. Bilangan itu adalah total. Siapa boleh filterkan bahawa dia jadi hanya bilangan grade A saja? Dekat filters ni. Ataupun dekat sini. So ini A. So apa? Ini kolom apa? Kolom B jadi B. Okey, kolom B. Masuk B. Cepat, tak nak tunjuk ni. Tunjuk. Okey, cepat. Ustaz boleh buat, Ustaz? Dia dekat filter tadilah. Saya dah tunjuk sikit. Add filter dulu lah tu. Add filter. Klik kat sini. Add filter. Dekat ni saya terlindung sikit ni. Sekejap, tarik ni. Dekat create filter ni. Cuba buat. Kita nak buat filter apa? Nak bagi dia dapat A, bilangan A saja. Sebab dalam carta ni dia tunjuk semua markah. Kan? Kita nak bilangan A. Tarik ni sembunyi sikit, tarik belah ni. Tak nampak. Okey. Cikgu Ain boleh, cikgu Ain try.
air senyap ya. Tutup tak pakai. Ni pun dah tak pakai. Ini pun tak pakai dah. Ini dua ni je. Okey, tunjuk sikit. Tunjuk hasil je lah. Dah dapat dah tu 19 contohnya lah. Siapa boleh buat? Tadi saja tarik bagi sorok sikit. Ini bilangan ni tak tepat, tapi nak tepat kita kena tengok data lah kan. Tapi cara dia, siapa boleh buat? Bilangan A kalau ikut VLOOKUP A 85 ke atas 85. Ini berdasarkan markah kat sekolah lah. Kalau kat sekolah 80 lah kan. Ini based on kita punya data sekarang ni. Saya buat 85. Ni. Sorry balik, sorok balik. Sembilan belas tu? 19 tu maknanya cikgu tak 80 kot. Tapi 80. Tapi tu based on cikgu betul lah tu. Dia kalau ikut markah kita, markah saya bagi sini 85. Tapi patutnya kalau tak 85 dia jadi 17 lah. Betul lah tu. Maknanya dah pandai lah. Dah boleh lah tu. Sekejap saya tarik. Saya dapat 17 lah. Cikgu dapat 19 tadi sebab cikgu tak 80. Saya pun tak tahu markah A start berapa. 80 ke 85? Tapi kira betul tapi kira betul lah tu. Maknanya boleh dapat jawapan tu kira betul. So maknanya sekarang kalau kita view, katalah kita ambil Abdul Rani saja kan, no data. Sebab Abdul Rani untuk BM ni ada A ni ni bukan. Untuk BM kita kata tadi kan ini BM. So untuk BM dia dapat 22 markah. Apa Abdul Rani ni tak ada data. So no data maknanya bukan silap, bukan rosak, memang Abdul Rani tak ada BMA. So kita boleh buat macam itulah. So ini hanya contoh yang simple. So kita sebagai, macam saya kata tadi lah, kita sebagai orang yang pegang data, kita kena fikir apa yang kita nak orang tengok. Dan kita create semua, kita pilih je apa yang kita nak ni, dan kita buat dengan filter. So orang akan klik kalau kita nak macam ni. Padahal kalau ikutkan by default tadi, ini hanyalah ada nama, ada rekod. Ini markah penuh. So main dekat situ je. Cikgu power, kalau cikgu power formula lagi bagus. Itu mungkin level lain lah. Ini sekadar filter yang simple je. So sama juga tadi. Matematik, BM, Sains sama. Matematik, Sains, English sama juga. Kalau nak cantik tukar. Kalau nak katalah macam ni kan, dah keluar, tiba-tiba terfikir pula nak buat jenis lain, tukar kat sini cikgu. Tukar dekat cat ni, bubul lah, ambil bulat pula. Dia akan jadi macam tu je. Tukar gitu je. Tu simple lah. Tak ada masalah. Okay. Settle. Kira setakat ni level 1 habis ni. Dah tiada lah. Ada soalan tak? Setakat ni. Dia kira dah tamat dah ni untuk level 1. Macam kita nak buat kehadiran online pun boleh je kan? Boleh. Yang penting kita visualize macam mana, kita fikir dulu macam mana data tu di collect, dan kita fikir pula macam mana data tu di present.
So kalau kata nak kehadiran satu sekolah, inilah dia satu sekolah. Kalau kita nak pecah ikut kelas, kita andaikan inilah pecahan kelas dia kan. Tahun 1 ni sini, tahun 2. Lepas tu kita nak buat jantina lelaki perempuan pula, pecahkanlah. Kita kata-kata saya mengajar skill dan cikgu kreatif. Kalau kita nak cari by hari by date kan, contoh dalam seminggu tu kita nak tengok contoh nak tengok asal saja, kita tambah date tu sajalah. Tambah date. Tapi dengan syarat dalam data kita kena ada date lah. Maksudnya dalam form kita tu kena berbual tarikh lah. Yes. Jangan cari dalam data yang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Cikgu boleh tunjukkan tak? Macam mana dapat 17? Saya tak dapat. Oh, tak dapat. Ni kena bagi ustaz. Ustaz boleh tunjuk ustaz. Ustaz share sikit desktop tunjuk. Sifu lah. Sifu dah. Sama je ustaz dapat macam mana pun. Okey, saya tunjuklah. Kalau saya salah ustaz betulkan ustaz boleh lah. Okey, tadi dan add filter kan, bila ini daripada mula lah add filter tadi. Ini di filter yang kita dah buat. Kita kena tambah create filter kat sini. Create filter. Okey. Create filter. Saya tak create lah. Okey. Saya edit dari sini. Bila tekan create dia akan keluar macam ni. So include atau exclude kita yang plan. Saya nak kata include. Include ialah saya pilih B ni kerana B adalah BM kan. So pilih B. So kita pilih lah. Kita plan lah, kata plan nak greater ke apa semua. Kalau nak senang greater than pun boleh juga. Greater than 85 A pun boleh. Kalau kita ada dua range, kalau macam itu sebab A dah memang final, A adalah akhir, kita boleh buat greater than 84 lah sebab dia kan. Tapi sebab C, D dia adalah between, so ambil between. So between 45 ke 60 adalah C katakan, atau B. Then okay, then tekan create. So boleh banyak create. Boleh tambah N lagi, tambah N atau tambah O boleh. Kita je main. Lepas tu save, dapat kat sini. Okey. Kalau ini case-nya ialah walaupun kita dah mana data aku tadi? Data 1 sebelah sini. Okey, silap. Ini case ialah kalau kita nak ambil dari fresh dah benda. Okey, jangan. Saya tunjuk mana tadi ni. Benda ni tak perlu ada ini pun tak apa. Tak perlu ada grade B, grade ni E ni, grade ni pun tak ada sebab kita dah buat sorting kat sini. Okey, tak perlu ada ini. Tak perlu ada. Ini ada sebagai backup saja. Tak payah ada. Tapi kalau nak ada pun tak ada masalah. So kalau ada juga kita nak buat, kita boleh buat pakai VLOOKUP ni, dia akan keluar kan. Saya tak ajarlah VLOOKUP tu. Dan kita boleh pakai pivot table pun macam ni juga. Dia akan keluar. So kita dah tahu untuk double check. Saya tahu tadi A ni A kolom dia ni. Dia tak tengah lah. Saya tengahkan sikit lagi bagi nampak. A tengah. Okey ni A adalah 17, B adalah 21, C adalah 7, D 16. Ini dalam pivot table. So bila kita present, kita double check je. Sama juga. Nak panggil data ni pun boleh. Nak panggil data yang sedia ada ni pun boleh. Itu kena lebih sikit lah. Cuma biasa dulu kita buat, kita susah payah kita buat VLOOKUP kan, sebab kita nak dapat A ni. So dengan cara filter ni tak payah ada VLOOKUP. Sebab VLOOKUP tak ramai orang tahu pun. Sebab dia VLOOKUP agak sukar jugalah. Sebab dia, kalau tengok VLOOKUP formula kat sini, ni formula dia. So kita dapat VLOOKUP. So tak perlu, dengan cara ini tak perlu ada VLOOKUP. Itu maksud saya. Okay, buatlah A, B, C je grade. Nak pecahkan banyak pun buatlah. Cikgu dah ada skill, cikgu yang kreatif fikir. Okay, ada lagi soalan? Terima kasih. Ada lagi soalan tak? Kira ni kira dah qatam dah ni. Kalau bahasa Arab panggil qatam dah ni. Cuma yang ya saya. Maaf, tanya yang dashboard tadi tu. Maksudnya kita boleh copy link ni jadi untuk paparan umum kan? Boleh. Yes, boleh. So kita shotkan dekat GG tadilah kalau kita nak buat edaran. Yes, saya. Terima kasih. Dia saya suka sebenarnya features ni biasa je sebenarnya. Yang saya sukanya adalah sebelum ni saya mencari kaedah paling mudah macam mana nak tunjukkan pada orang live data kita.
Kalau tidak kita terpaksa buat data mati kan, guna Excel ke apa semua, buat ni print bagi ke orang. Lepas tu orang bila berubah print buat lagi sekali, bila ada penambahan kena buat lagi sekali. So bila ada, sebab kalau nak buatlah data kena ada server sendiri. Sebelum ni kena ada server sendiri. Saya memang nak link server pakai SQL ke semua tu memang susah lah kan. Kita seorang boleh buat tapi orang lain tak boleh buat. Macam sekarang kita kat sekolah, kita seorang boleh buat SQL, MySQL tu, bila kita pindah tak boleh buat dah habis mati. So dengan cara yang paling mudah, sebab saya sebelum ni data studio tak wujud, data studio Power BI tak wujud. Saya memang mencari-cari macam mana kaedah paling mudah untuk nak buat live data ni. So sekarang saya rasa dah 3 tahun lepas, Power BI dulu wujud, lepas tu Google ikut dengan data studio ni. So dengan cara macam ni dah wujud live data ni, memang sangat mudah. Sebab tu saya sangat menggalakkan orang guna live data macam ni, sebab tak perlu setting server, just klik dah jalan. Bagi orang yang bermain dengan data, live data tu sangat menarik, sangat seronok. Tapi kalau ada benda ni lagi simple lah kan dia kan, betul tak Din? Yes. Kalau tidak jenuh lah kalau tak ada live data, asyik nak buat benda yang sama berulang-ulang kan. Bila ada live data senang. Okey, ada soalan takat tu. Kira dah khatam dah. Yang tinggal lagi adalah kreativiti dan juga latihan lah. Balik ni nak buat apa pun godek, jadi tak jadi buat balik. Tapi skill dia semua dah ada. Skill dia adalah senang sangat. Kita panggil data mana kita nak panggil, iaitu daripada data Google Sheet kita. Kalau kita ada data lain, kita boleh buat data lain lah. Macam saya kata tadi, macam ni, kalau kita ada macam IPG, dia ada banyak data. Dia mungkin ada kat MySQL ni. Saya tarik atas sikit lah bagi nampak. Okay. Kalau IPG dia memang ada MySQL ke, dia ada Postgrade. Postgrade pun ada. So boleh pakai, klik je. Okay. Dan sama je cara dia. Mesti ada tahu, sebab cara dia adalah sangat sama. Itu yang saya kata saya suka ni. Yang bezanya adalah yang ini je, kat mana data kita disimpan. Okay. File upload ni Excel lah. File upload ada Excel. Daripada Excel, comma separate ni Excel maksudnya. So IPG biasanya pakai dua ni, MySQL atau Postgrade. Dan guru sekolah biasanya pakai ni. Itu je. So cara dia tetap sama. Bila kita import data, dia akan keluar tepi ni. Macam ni, dia akan keluar ni. Just tarik-tarik je. Dan kita lah yang buat, yang menampakkan cantik tak cantik adalah filter. Itu je. Yang lain semua by drag and drop. Pejam mata pun boleh. Tak tahu apa pun, tekan je, klik, dah jadi. Macam tu kan. So ni tak masuklah dalam ni kosong. Tariklah apa yang kita nak. So itulah cara dia. Sangat senang. Silat bulan boleh kata menyesal pula aku masuk kelas ni. Senang sangat. Macam itulah. Dah cikgu dah khatam dah. Lepas ni saya bagi link saja lah dalam tu. Ada soalan yang boleh saya bantu? Dah hampir 2 jam, 1 jam 40 minit. Tapi saya mengaku jugalah, saya pun bukan tahu semua benda pun, sebab kita bermain dengan apa yang kita main je lah kan. Ada soalan Ustaz? Okey, insyaAllah boleh. Kalau ada apa soalan yang semasa, boleh WhatsApp je lah, boleh pakai Telegram ya. Kan? Tu nak kena ni lah, nak kena buat exercise sikit buat exercise lah. Saya tak jumpa masalah, tengok macam senang kan, kadang-kadang tak jadi juga. Saya pun kadang-kadang sekali dua tak jadi. Macam tu lah. Sebab cikgu yang dekat filter ni, dulu dia pakai filter control kan. Sekarang ni dia memang dia add control lah no. Dulu dia control je sini, ada klik-klik je tu dia dapat filter ni. Sekarang ni yang version terbaru, semua yang jenis ni dia masukkan dalam ni. Kalau cikgu tengok sebelum-sebelum ni kat Google pun ada orang buat tutorial yang lama-lama, dia hanya ada yang ni je. Klik ni terus keluar yang ni. Bila kita klik filter ni, dia terus keluar yang ni, jenis ni. Tapi sekarang klik dia bagi pilihan banyak. Dia macam filter ni macam drop down ni kita boleh bubuh banyak item lagi lah. Boleh. Macam nama kau nak pilih kelas. Okey. Boleh. Tambah ajalah. Macam ni contoh ya. Contoh kata lain ni nama kan. Okey, kita klik ni, drop down ni, kita buat satu lagi sebelah sini. Ni automatik keluar D. D tu adalah
dia apa tadi? Dia adalah maths kan. So automatic kalau maths lah, kita boleh nama maths. So katalah so kalau kata ni dia tak nak pilih nama, dia nak tengok by maths saja. By subject maths 75 markah berapa orang so based on data kita lah. Kalau kita nak yang jenis katalah 45 markah, ada tak? Ada seorang yang 45 markah. So siapa dia tahu berapa 45 markah ni? Ya, nampak? Ada 1, 5, 6 orang dapat 45 markah. D tadi maths kan? D. Itulah. Itu dia kata, kita yang plan. Kalau kita nak orang pilih nama, kita bubuh nama. Kalau orang kita nak sortkan by subject, nampak? Cikgu nampak tak kat sini? Apa yang kita pilih, dia last tau. Sini ubah. 45 markah ni, ini Melayu lah, bahasa Melayu. Kalau kat sini ada maths tadi, maths kat sini lah. Sebab kita pilih 45 untuk maths. So semua 45 maths, tapi bahasa Melayu kita tak fill. So bahasa Melayu akan bercampur markah dia. Okay. So dalam fill ni ada 2 orang dapat A untuk BM. 1, 2 dalam range ni. So 2 orang dia papar. Kat sini nanti maths dan science dan bla 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 lagi. Okay. Satu ni pun dah banyak function dah. So tukarlah. Maths, BM, science. Kalau nak sort by apa, itu yang saya kata, oh memang seronok ni, kena bagi tahu orang ni benda ni. Okay. Lagi kalau boleh. Din ada soalan, Din? Okey, tapi memang betul boy. Memang kata yang ni live ni cantik lah. Sebab kami memang kita dalam website selalu kita update je, setiap minggu kita ada update. Tu lah tu. Itu yang masalah, sebab benda tak live, kejap-kejap kena update. Yang ni at least 15 minit dia update. Okey, ni very good. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cikgu Ain, okey? Cikgu Ain dah ada, okey. Okey cikgu, alhamdulillah. Okey. So boleh teruskan ke siri 2 cikgu? InsyaAllah. Tengoklah kalau ada masa. Okay, so saya rasa itu saja setakat ni. Yang macam saya sebut tadi, yang tinggal lagi adalah explore je lah. Kita dah tahu, cuma kalau tak explore tak ada juga. Saya pun macam saya cakap tadi lah, bukan tahu semua benda kan. Ada benda mungkin yang saya tak tahu, saya pun kena explore banyak lagi. So saya harap dapatlah membantu sikit, mencerahkan daripada sini titik tolak bermula. Cikgu explore, mungkin cikgu akan dapat lebih lagi lah dari saya. Okay, so itu saja. Dan saya akan bagi video ni dalam email nanti. Saya akan compose, saya akan render nanti, saya bagi untuk kalau nak ulang kaji kan. Okey. Itu saja ya. Okey, boleh. Apa dia tu? Kalau kita masih nak buat sumbangan masih boleh kan? Boleh. Siapa? Tapi isi form semula ke? Kalau sumbangan direct tak payahlah kot. Masuk je dalam akaun, tapi akaun tu dalam form tu. Saya pun tak hafal nombor tu. Kalau just tak nak isi, buka tengok akaun je lah. Lepas tu PM. Okey, baik. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, maaf. Yes.